dulu 3 orang dulu. Okey, baik, insya-Allah. Sebagaimana yang telah saya maklumkan tadi, insya-Allah pada hari ini saya bukalah kepada as-soal wal jawab lah. Okey, soal jawab untuk apa-apa juga yang masih kurang jelas, ya. Jadi insya-Allah saya akan cuba bagi pencerahan lah setakat mana yang boleh, insya-Allah. Jadi saya bukalah kepada soalan sekiranya Akhi Khairuddin dan Akhi Amir ada soalan yang macam kurang faham, minta untuk saya jelaskan. Naam, tafaddal ya Akhi Khairuddin wa Akhi Amir. Soalan kalau ada, mungkin berkaitan dengan kata tanya ke? Oh, jap, ada yang masuk sekejap, ya. Okey, kan ada orang masuk. Baik, saya punya file ni nampak, ya? Nampak jelas. Nampak, ya? Okey. Okey, ada apa soalan yang boleh saya bantu? Kalau ada. Tak kisah soalan berulang pun tak apa. Maafi muskilah. Berkaitan dengan kita dalam bahasa Arab ni kita ada kata kerja, kita ada kata nama, itu dia punya perkataan-perkataan yang ada dalam ayat lah. Satu lagi kata sendi. Saya rasa dalam tiga-tiga ni kata sendi yang saya rasa belum diterangkan secara ni lah, secara terpinci lah. Kata sendi, tahu tak kata sendi, akhi? Contoh lah. Min daripada, ila, kepada. Yang itu jelas tak? Jelas. Mana ni? Oh, mana kata sendi tu, mana dia macam min aina ma'at juga jelas. Tak, ya dari. Ai. Ada orang nak masuk ke? Sekejap. Tunggu ni. Oh, tak ada pula. Okey, kita dalam bahasa Melayu kita ada daripada, daripada dalam bahasa Arab kita gunakan min. Sekejap. Min daripada. Kemudian kedua kita ada apa? Kita ada ala. Ala bermaksud apa, tuan-tuan? Atas. Atau di atas, Kemudian fi apa, tuan-tuan? Fi apa? Di atau di dalam. Dia ada dua penggunaan lah. Kemudian ila kepada. Kemudian
Ka. Ka seperti. Dia contoh, seperti atau contoh. B. B dengan. Lam, la ataupun li. Kadang-kadang dibaca la, kadang-kadang dibaca li. Tidak. Dia bermaksud untuk. Okey, manakala yang tidak, dia ada alif. La. Kalau tidak tu, dia dah masuk, dia bukan termasuk dalam huruf. Dia masuk dalam huruf tapi maksud dia lain. Okey, dia bukan huruf kata sendi lah. La bermaksud tidak. Okey, la ni tidak. Okey. Jadi min, ala, fi, ila, ka, bi, la, li. Yang ni dalam Al-Quran mesti jumpa lah. Mesti jumpa. Sekejap ya, kita tengok ada orang nak masuk ni. Ini Bilal ni gayanya macam Bilal. Bilal. Akhi Bilal, tafaddal. Ya. Bilal. Kaifa haluka ya akhi Bilal? Khair ya? Tak, ada bihaya. Dalam kereta. Ila aina? الآن أنا ذهبت في Teluk Intan. Zahab tu ila. Azhabu ila. Azhabu ila Teluk Intan. Akhi Bilal duduk mana? Tinggal mana? Ana taskunu fi ulu sungai. Ulu sungai. Di Rauf. Oh, ulu sungai. Maksudnya balik Teluk Intan ke kampung. Naam. Oh, kalau macam tu dekat dengan kampung saya. Kampung saya pun Teluk Intan juga. Qaryati fi Teluk Intan. Wa bagan Datuk. Zahab tu ma'a usrati. Azhabu. Al-an azhaban. Al-an azhabu ma'a usrati. Naam. Salah lain kot. Tak betul. Dia Muslim. Ni kasihnya betul ni. Mungkin lain dia dekat dalam kereta dia tak ada. Tulanan tu. Lain tak stop. Lain tak stabil. Baik. Oh, ada. Ada. Baik. Okey. InsyaAllah nuwasil insyaAllah. Kita kata sendi ni kita mungkin tak bincang secara detail tapi nak kata dia adalah kata yang selalu kita akan jumpa di dalam Al-Quran dan kita kena tengoklah. Tapi biasanya di dalam Al-Quran dia akan bersambung. Okey, dia akan bersambung dengan sama ada minhu ke, minka ke, alaika, alaihi. Yang itu dia bersambung dengan kata apa ni? Kata ganti diri, kata ganti diri. Kata ganti diri yang selalu kita belajar, yang selalu kita sebutkan adalah ya lah. Contoh macam li. Li saya mempunyai kan. Li ataupun untuk saya, ataupun dalam konteks lain dia maksud saya mempunyai. Okey. Dia boleh juga bersambung dengan
dengan ka. Ka maksudnya awak, maksudnya untuk awak ataupun kepunyaan awak. Laki. Laki kan, akhi sebut tadi laki untuk perempuan, awak perempuan. Okey, yang ni kita akan jumpa di dalam Al-Quran, dia bersambunglah, tidak semestinya kita jumpa dalam keadaan dia macam yang kita tengok tadi. Okey, dia akan bersambung lahu. Lahu untuknya. Laha. Okey. Lahum. Kemudian yang selalu kita jumpa lakum. Lakum dinukum. Okey. Jadi itu dalam bentuk yang begitu. Sama juga yang lain-lain. Fika, fihi, fiha. Okey. Fihim. Okey. Kemudian ilaika, ilayya, ilaihi. Dia bersambung dengan kata ganti diri yang ni lah, yang saya merahkan ni. Mana itu ganti diri? Itu kata ganti diri bersambung lah, menunjukkan dia nya, dia membawa maksudnya mereka. Kalau kita baca Al-Quran tu banyak yang ni, kata ganti diri ni memang banyak lah. Dia dalam kita akan jumpa, tak mungkin dalam fi'il pun kita akan jumpa. Contoh ihdinas siratal mustaqim kan, kita jumpa di situ. Di situ menunjukkan kami, tunjukkanlah kami. Itu maksud dalam surah Al-Fatihah tu, itu maksud dia, ihdina. Okey, ini pun adalah kata ganti diri, kata ganti diri bersambung. Dia bersambung lah, sebab kalau tidak bersambung, kalau saya, ana lah, tidak bersambung. Ana. Kemudian anta. Ini tidak bersambung. Anto, anti. Kemudian anto. Antuma. Okey, kemudian antuma. Okey, ini saya bagi yang tak ikut susunan lah sebab dia keseluruhannya dia ada 14 kata ganti diri, atau dia dipanggil sebagai dhamir. Isim dhamir. Isim dhamir. Yang ni mungkin kalau dulu mungkin tuan-tuan pernah belajar, mungkin di mana-mana tempat lain ke, pernah belajar tentang isim dhamir yang 14 ni. Dia huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Dia adalah masing-masing dengan lagu-lagu dia sendirilah. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Jadi buat lagu tu insya-Allah lah dia boleh hafal lah. Okey. Dia termasuk dalam kata nama. Okey, dia termasuk dalam kata nama. Isim dhamir ni adalah kata nama lah. Sebab kata nama ni kita panggil, kita sebut sebagai isim. Dia lari-lari Sekejap. Okey. Selain daripada tadi yang kata sendi tadi, ada lagi yang lain? Okey, mana yang tadi kata sendi tu, mana contoh yang tak bagi tu, contoh dah. Tak bagi kan? Ya. Mana yang kata yang kata sendi, mana kata nama dia pula? Okey, kata nama ni apa saja kata nama, antara yang tadi yang saya sebut adalah isim dhamir lah.
huwa, huma, hub, ya apa, ana, saya yang kita guna sekarang banyak ana, anta lah. Okey. Itu isim. Apa saja kata nama. Okey, selain daripada tu, apa saja kata nama. Contoh yang kita telah belajar kata nama. Contoh al-fatur. Okey, kalau ayat contoh kita kata akaltu. Ni kita nak kenal kata nama, kata kerja sebab kita kena kenal ni kalau tak kenal dia jadi keliru nanti. Akaltu. Katalah akaltu al-arus, katalah al-arus. Al-arus. Okey, katalah kita kata makan ana akaltu al-arus. Saya telah makan nasi, Okey, dalam ni mana yang kita boleh kategorikan sebagai okey, kita nak kata ana ni kategori dia apa? Apa jenis perkataan dia? Akal tu ni apa jenis perkataan dia? Kemudian al-arus ni apa jenis perkataan dia? Kalau kita tengok dari sudut makna, ana ni maksudnya saya ni dia adalah kata nama ke, kata kerja ke? Kata sendi. Kata nama. Jadi kita kata kata nama lah, kata nama. Jadi inilah kata nama. Kemudian kalau akal tu kita kata apa? Dia ni kategori apa? Kata kerja. Okey, maksudnya fa'il lah. Okey. Al-arus, nasi, dia adalah Benda. Benda. Dia apa? Kata nama ke, kata kerja ke, kata sendi? Kata nama. Kata nama. Kata nama. Jadi itulah dia. Dalam ayat Arab dia mesti ada tiga-tiga ni lah. Okey, dia mesti ada kata nama, kata kerja dan mungkin kata sendi. Kita tengok kata sendi yang pernah kita guna dalam ayat. Okey, contoh ayat yang kita pernah buat sebelum ni. Akal tu, kita ambil akal tu je lah senang. Akal tu al-aruz fi al-fatur. Akal tu tadi kita tahu dia adalah Saya akal makan. Saya makan dia dalam kategori kata kerja. Kata kerja. Okey, sekarang ni kita dah tahu pasal kata kerja, kata nama dan kata sendi. Mungkin boleh tukar sikit dia punya istilah tu kepada Arab. Kalau kata kerja kita kata isim, fa'il. Kata nama kita panggil isim. Kata sendi kita panggil huruf. Boleh? Kata kerja fa'il. Kata nama isim. Okey. Kata sendi adalah huruf. Okey. Jadi akal tu dalam kategori mana? Fa'il. Fa'il kan? Okey. Fa'il. Al-arus Isim. Kalau kata nama Arabnya Isim. Isim Ismun ataupun ismun, tapi biasa orang sebut isim lah. Fa'il, isim. Fi Huruf. Huruf. Al-fatur Isim. Okey, sebab kita tengok dari sudut makna je. Akal tu makan. Okey, maksudnya makan tu adalah kata kerja. Al-arus nasi. Nasi adalah kata nama, so dia adalah isim. Fi bermaksud di ataupun pada. Okey, dia adalah kata sendi, jadi adalah huruf.
Al-fatur bermaksud sarapan pagi. Jadi dia adalah isim. Okey? Baik. Tetapi tuan-tuan, dia ada shortcut sikit untuk kita kenal isim ni. Dia ada shortcut sikit. Terutamanya bila kita membaca Al-Quran. Bila kita nampak ciri-ciri dia tu, memang kita akan tahu dia adalah isim. Apa ciri-ciri dia? Ciri-ciri dia, walaupun kita tak tahu makna. Okey. Dia ada alif lam. Okey. Ada alif lam. Ada alif lam. Contohnya macam al-aruz. Al-fatur ada alif lam. Kita tak tahu makna, tetapi kita tahu dia adalah isim. Contoh dalam surah Al-Fatihah sendiri. Okey, alhamdulillahi rabbil alamin. Mana isim kat situ? Alhamdu isim sebab ada alif lam. Lillah isim lah sebab dia ada lam kata sendi. Dan selepas tu Allah, Allah ada alif lam juga dekat situ. Kemudian al-alamin pun ada alif lam. Jadi alif lam ni sangat mudah untuk dijumpai di dalam Al-Quran. Memang sangat banyak, ya. Baik, kedua, dia ada tanda, kita nampak baris tanwin. Baris tanwin ni boleh baris tanwin atas, baris tanwin di atas. Katalah saya ambil huruf alif, okey, atas, bawah dan depan, ya. Okey, di mana huruf Ustaz? Di hujung perkataan. Ya, di hujung perkataan. Di hujung perkataan. Contoh kita tengok perkataan, cuba kita tengok dalam surah. Dalam surah apa, ya? Okey. Dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahadun. Ahadun ini adalah isim. Kenapa kita kata isim? Sebab kita nampak tanwin. Allah ni adalah isim kerana kita nampak ada alif lam. Huwa ni kita kata apa? Huruf nama. Kata dia adalah isim dhamir ni kan? Apa ni, kata ganti diri kan? So dia adalah isim. Qul kalau dalam Al-Quran dia akan terjemahkan sebagai katakanlah. Itu adalah kata kerja. Kata kerja, fa'il. Jadi dalam ayat Quran, qul, ada saja qul, ada saja qala, itu adalah kata kerja, fa'il. Jadi dalam, kalau ikut nisbah, kalau ikut ranking, kata nama ni nombor 1 lah paling banyak. Okey, nombor 1 paling banyak. Nombor 2 banyak kata kerja. Nombor 3 banyak kata sendi. Isim yang paling banyak. Okey, isim paling banyak. Fa'il nombor 2, huruf nombor 3. Okey. Kemudian nombor 3, bilakah kita tahu dia ada perkataan isim? Sekiranya sebelumnya ada huruf, sebelumnya ada kata sendi. Sebelumnya ada kata sendi. Sebelumnya ada kata sendi. Contoh kata sendi ni ada huruf lah. Yang tadilah ala, fi.
Okey, dalam Al-Quran kita selalu jumpa ada perkataan minal kafirin kan, min. Okey, minal kafirin ni maksudnya dia adalah huruf kafirin. Okey, jadi al-kafirin ini dia adalah isim kerana ada min. Dia kalau ada min mesti ada isim selepas tu. Tapi kat sini dia ada dua ciri lah. Pertama, kita nampak sebelumnya ada min kan, dan kedua kita nampak ada alif lam. Alif lam. So dia ada dua tanda, dua ciri yang ada pada perkataan tersebut untuk kita kenal ciri-ciri isim. Mudah untuk tajuk ni mudah. Untuk isim ni mudah untuk kita kenal. Ada alif lam. Okey, ada alif lam. Kemudian baris tanwin. Kemudian sebelumnya ada kata sendi. Boleh? Boleh ke? Boleh. Okey. Ya, contoh tak sebutan fi bait ataupun fi al-bait. Okey, kalau di dalam Al-Quran cara bacanya adalah fi. Kita terus sambung kat sini. Bait. Fi bait. Sebenarnya dalam Al-Quran dia ada satu wajah saja, dia ada satu bentuk bacaan saja. Kalau kata dalam ayat Al-Quran tu adalah dia tulis macam tu, maka kita akan kena baca fil bait. Okey. Tetapi yang bukan Al-Quran, okey, sekiranya bukan Al-Quran, maka kita boleh baca sama ada fil bait ataupun fi al bait. Dia boleh baca dua-dua, dan tak semestinya kena konsisten. Kadang-kadang dalam ayat sebelum tadi kita baca fil bait, kemudian ayat yang kedua kita baca fi al bait pun tak ada masalah. Dia tidak seketat dalam bacaan Al-Quran lah. Dia dibolehkan, tak ada masalah untuk teks, untuk teks ataupun untuk percakapan. Kita pisah-pisahkan fi al-bait ni sebab kita nak biasakan telinga kita dengar satu ketul perkataan. Bila kita sebut fi, kita tahu maksudnya di. Al-bait kita tahu maksudnya adalah rumah. Kadang yang bersambung ni, ini adalah untuk orang yang dah betul mahir dalam bahasa Arab, so dia tahu fil bait tu ada dua perkataan kat situ. Sebab dia baca sambung kan, fil bait nampak macam satu perkataan, tapi sebenarnya situ dia dah faham kat situ ada dua perkataan, fi dan juga al bait. Jadi dalam percakapan saya lebih suka tuan-tuan sebut seketul-seketul supaya kita nampak ini satu perkataan, ini satu perkataan, supaya mudah untuk kita tangkap perkataan-perkataan tu dengan kita faham makna dia lah. Baik. Ada lagi tuan-tuan yang kurang jelas berkenaan dengan ciri-ciri isim? InsyaAllah boleh ya. Okey, ada lagi soalan-soalan lain? Soalan-soalan lain yang pernah terfikir dan juga rasa macam tak berapa jelas, boleh tanyakan kepada saya. Tadi nama tadi pun isim
isim dhamir. Isim dhamir ni isim nama kan? Isim dhamir ya. Nama Kata-kata diri ya. ganti Betul. nama diri. Ha. Kata perbuatan, nama perbuatan. Satu lagi Kata kerja fi'il. huruf. Kata kerja Kalau yang huruf fi'il. Huruf kata sendi. kalau huruf ni ada tak istilah lain, itu memang itulah dia huruf. Ya, dia adalah huruf. Dia tak ada istilah lain. Dia biasa dalam bahasa Melayu dia terjemahkan kepada kata sendi lah, dia terjemahkan walaupun dia tidaklah kata sendi sangat, tapi untuk mudah faham, jadi diterjemahkan sebagai kata sendi. So dalam bahasa Melayu kita tidak ada huruf yang mempunyai makna. Huruf A tak ada makna. Tapi dekat bahasa Arab, huruf alif tu dia ada makna. Hamzah tu. Waw tu ada makna, huruf waw. Waw ada makna. Itu beza dia dengan huruf dengan bahasa Melayu. Kaf ni ada makna. Kalau tadi wa tu kan itu adalah kata sendi lah. Huruf. Dia okey. Dia bukan kata sendi, okey tuan. Dia adalah huruf. Kata sendi ni saya fokuskan sikit supaya untuk mudah faham, sebab untuk kata huruf dalam bahasa Arab ni luas. Banyak sangat. Dia ada kata dia panggil ataf, dia ada huruf istifham, dia ada huruful jar. Tetapi yang biasa, yang menjadi asas adalah ni, kata sendi ni, min ila an alafi ni, min alafi ila ka bi lali. Ini dia punya asas dia. Sebab tu saya kata sendi. Kalau kita haza itu tergolong dalam isim. kata sendi. Tak. Itu adalah isim. Itu adalah isim, dipanggil isim isyarah. Nama khusus dia adalah isim isyarah. Isim ataupun kata nama isyarat. Kata nama isyarat. Jadi dalam bahasa Arab dipanggil ismu isyarah. Isyarat, ismu isyarat. Dia nak isyaratkan itu, ini, isim isyarat. Haza, contoh. Haza, yang kita dah belajar. Haza, hazihi. Satu lagi yang kita belajar, zalika tilka, kan? Ya. Zalika tilka. Dua ni lah yang kita sentuh, tapi dia ada lagi beberapa. Sebab dia banyak, dia banyak dia punya ni. Tapi saya sentuh dua je dulu untuk tidak memberatkan. Tadi kita sebut ala ni adakah bermaksud di atas tempat ataupun ala dan maksud yang lain. Kalau kita dia ada okey, dia ala ni dia pada keadaan tertentu dia membawa maksud tempat, kedudukan. Tapi keadaan yang lain, kadang-kadang dia bergabung dengan kata kerja tu memberi maksud dia tertentu. Contoh, saya ambil bahasa Inggeris, tuan. Boleh tak tuan saya ambil bahasa Inggeris? Saya nak tunjukkan bahawa konsep tu ada dalam bahasa Inggeris. Okey. Switch dia adalah satu perbuatan menggerakkan. Okey. Tetapi bila kita kata on, switch on, apa maksud tuan?
Switch on ni maksudnya kita pasang lah. Kita switch on. Kita buka kan. Kita buka lampu kan. Kita kata switch on. On itu adalah ala dalam bahasa Arab. Okey, switch adalah kata kerja. Kadang-kadang dia dengan kata kerja bila dia bergabung dia memberi maksud yang tertentu. Dia membawa maksud buka. Kalau tutup apa tuan-tuan? Switch off. Dia tambah off. Okey, dia membawa maksud tutup. Okey. Dalam bahasa Arab pun begitu tuan-tuan. Okey. Kalau saya kata ada satu tapi tak banyaklah perkataan tu adalah perkataan tu. Apabila kata kerja dia bergabung dengan huruf, contoh arghabu ni bila kita tambah dengan fi. Arghabu ni bila ditambah dengan fi, dia bergabung, dia membawa maksud saya suka, saya minat. Dia jadi saya suka. Arghabu fi. Okey. Tapi kalau kita uhibbu kata sinonim dia lah. Kata seerti dia uhibbu lah. Okey. Tapi kalau kita kata arghabu an, dia membawa maksud saya benci. Okey. Jadi itu saya nak jawab tadi soalan akhi. Adakah huruf ni dia duduk dia untuk menyatakan tempat saja? Jawapannya tidak. Fi ni juga dia boleh duduk bergabung dengan kata kerja untuk memberi makna yang lebih spesifik. Okey, walaupun ini saya tak pernah ceritakan, tetapi saya nak jawab soalan akhi Amir tadi. Dia memang ada huruf yang bergabung. Okey, huruf yang bergabung dengan kata kerja untuk memberikan makna yang khusus. So kita tak ada terjemahkan tentang dah kat sini. Ani maksudnya tentang Ani huruf dia maksud tentang. Fi ni maksudnya di dalam. Kita tak nampak dah terjemahan di dalam ni. Dalam ni sebab dia dah bergabung dah. Dia dah bergabung. Dia bergabung tu dia jadi makna yang khusus. Itu yang menariknya bahasa Arab ni, itulah. Mana fi tak semestinya di dalam. Dia dalam keadaan yang macam ni, kata kerja yang tertentu, dia tidak membawa maksud di dalam. Okey, dia tidak membawa maksud di dalam. Dia membawa maksud saya suka. Arghabu fi. Kalau arghabu an, saya benci, saya tidak minat. Okey, itu maksudnya. Tapi jangan risaulah tuan-tuan, ini kalau tak faham pun buat masa ni, kalau kurang jelas pun buat masa ni, tidak ada masalah yang besar. Okey, ini sekadar saya nak jawab soalan akhi Amir tadi. Okey, adakah dia huruf ni dia hanya menerangkan tentang kedudukan sahaja? Tapi jawapannya tidak, dia boleh juga menunjukkan kedudukan. Dan kadang-kala dia bila bergabung dengan kata kerja, dia menunjukkan makna yang lebih spesifik, lebih terperinci. Okey. Macam dalam English kan kita ada dalam English dia banyak on off lah. Take away. Take ni ambil. Tapi bila kata take away, maksudnya bawa balik, bungkus kan? Bawa pulang maksudnya bungkus. Kemudian kita kata take off, maksudnya apa? Take off. Lepas.
Berlepas kapal terbang. Berlepas. Kapal terbang. Kapal terbang Apa lagi yang ada dengan take ni? Take on medical contoh kan. Mengambil ubat kan. Take on. Okay, jadi bila ada ni dia bila ada take off ni sendiri dia ada makna dia. Kalau kata tak ada take ni, off ni dia ada makna dia. Away ni ada makna dia. Tetapi bila dia dah bergabung, dia jadi satu makna je. Itu yang saya nak bagi tahu. Konsep itu ada di dalam bahasa Arab seperti mana dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Melayu tak ada konsep ni tuan-tuan. Setahu saya lah. Di dalam pemerhatian saya, dalam bahasa Melayu tak ada konsep bergabung macam ni. Maknanya yang ini kena tahu ataupun apalah tidak boleh tambah sebarangan. Ya, kalau ikutkan khusus saja. Ya, dia tak boleh kita, itu yang dipanggil bila kita nak terjemah tu, kita tak boleh terjemah harfiah. Harfiah ni maksudnya terjemah secara harfiah. Contoh kalau kita jumpa saya suka makan nasi. Kadang-kadang okey, kadang-kadang dia tak okey. Saya suka makan nasi. So kita kata saya Ana. Betul tak? Katalah kita nak buat ayat saya suka makan nasi. Jadi kita cari saya. So kita jumpa Ana. Kita cari suka habba. Kita cari kamus lah. Sebab dia perkataan yang tak ada difungsikan lagi, tak ada dikaedahkan lagi. Jadi Ana habba, ahabba suka. Okay, kalau kita cari kamus, ahabba ni maksud suka. Makan akala. Nasi kata dia belum dikaedahkan lagi. So dia adalah kata yang mentah yang kita ambil terus daripada kamus, kita terus letak. Tapi bila kita dah murnikan, kita kata bila nak kata kerja ahabba ni, kita nak kata saya suka, bila ada saya, kita kena tukar ini hamzah ni baris dia kepada uhibbu. Kerana apa? Kerana dia 4 huruf kan. Dulu saya pernah terang pasal yang 4 huruf. So dia kena baca dengan uhibbu. Okey. Kemudian akala, untuk kita kata saya makan, kita kena tukar kepada fi'il mudhari'. Akul. Sahih, akhi. Ahsanta. Akul. Okey. Al-aruz ini tak ada masalah Al-aruz ni tak perlu apa-apa dah. Okey. Kemudian ana uhibbu akul al-aruz. Okey, ada apa-apa lagi tak yang perlu kita buat murnikan lagi untuk supaya dia kena dengan kaedah. Tambahan. Kenapa Bilal? Tambahan? Kenapa Bilal? Kenapa kena tambahan? Untuk sahkan kata kerja. Ahsantum. Saya pun dengar ada Akhi Amir dia ada sebut Okey, untuk memisahkan Jadi kaedahnya adalah dua fi'il tak boleh duduk dekat. Hukumnya haram. Hukumnya haram yang bukan berdosa lah Hukumnya haram yang bukan berdosa. Haram dari sudut bahasa. Dia kena dipisahkan dengan an. Barulah jadi ayat yang macam ni. So terjemahan harfiah itu dia adalah peringkat awal. Dia adalah layer yang pertama. Dia adalah apa kita panggil? Layer ni apa
layer ni adalah tingkatan yang pertama. Baru peringkat yang pertama. Kemudian kita kena murnikan. Okey, kita kena murnikan. Baik. Kalau saya kata saya bagi ayat yang sama Saya bagi ayat yang sama. Cuma saya tukar saja. Saya tukar saja fi'il je. Saya pergi ke masjid. Okey, kita cuba terjemah secara layer yang pertama. Layer pertama dulu. Kalau kita cari kamus, saya adalah ana. Okey, pergi. Zahaba. Ini kalau kita cari kamus lah Zahaba. Kita cari kamus, kita akan jumpa yang dasar je. Perkataan dasar je. Ke ila. Okey. Kemudian kita akan jumpa dalam kamus al-masjid. Okey, memang dia ambil perkataan tu lah. Okey, ini kita dah dapat layer yang pertama lah Sekarang kita nak kita nak murnikan Sekejap saya letakkan shape sekejap. Okey, kita pergi layer yang kedua Okey, layer yang kedua ni daripada atas ni kita murnikan. Mana kita nak murnikan? Kita murnikan, biasanya yang kena murnikan adalah kata kerja lah. Okey, kata kerja ni memang kena tengok balik. Okey, jadi kita nampak ana di awal tu. Maka kalau kita kata saya pergi ke masjid, dia bukan kata kerja yang dah lepas. Dia adalah kata kerja mungkin dilakukan sekarang ataupun perbuatan rutin. Jadi kita kata ana azhab. Ana azhab. Ana azhabu. Yang lain tu samalah. Biasanya yang kena dimurnikan ni adalah pada kata kerja lah. Kata kerja ni kena dimurnikan. So inilah yang kita akan guna pakai dalam ayat. Kalau kata masjid saya macam mana Akhi? Ulang balik. Maksudnya kita katalah itu saya akan jadi kalau kita sebut terus tentulah sampai rumah. Al-bait itu al-bait ataupun al-bait tidak. Pergi balik ke Okey, macam mana Akhi? Ulang balik. Saya ada macam ada suara dekat belakang. Tak tahu apa je lah. Ada suara bunyi masa Akhi bercakap. Okey. Apa Akhi? Patutlah. Dan kita kena tukar kalau masuk kepunyaan sendiri. Oh, okey. Yang tu kita kena ubah kan? Ya, kita kena ubah. Katalah kita yang kita ambil, katalah kita ambil al-bait lah kita ambil mudah lah al-bait. Al-bait. Okey, ilal bait. Tapi kalau yang kita maksudkan al-bait tu, kita nak khususkan terus yang rumah tu sebenarnya rumah kita. So kita boleh tukarkan dia kepada baiti lah. Okey. Al-bait ini ana azhabu ila al-bait, ila al-bait di sini dia belum tentu lagi rumah kita. Okey. Dia kita tak mention dekat sini dia rumah kita. Kita hanya mention rumah tersebut yang kita maksudkan. Kalau dalam English dia letak the house. Dia maksudkan rumah itu, tapi mungkin bukan rumah kita. Yang itu mungkin rumah
orang lain, rumah ayah kita, rumah orang lain. Tapi kalau ini baiti, ini memang rumah kita, kepunyaan kita. So dia lebih spesifik. Dia lebih mendalam makna dia. Ana azhabu ila baiti, saya pergi ke rumah saya. Lebih jelas, spesifik. Okey. Okey, jelas tak? Allahu akbar. Kalau bahasa Indonesia my house lah. Macam mana, Akhi? Kalau bahasa my house. Okey, my house. Dalam bahasa, okey, my house ini dalam English lah, rumah saya bahasa Melayunya. Okey, rumah saya dalam bahasa Melayu. Okey, tapi dalam bahasa Arab dia tambah tu je, dia tambah huruf je. Satu je. Sebenarnya dalam satu ni ada mengandungi dua perkataan kalau dalam terjemahan. Itu yang orang kata bahasa Arab ni hebat je dekat situ. Dia boleh formulakan begitu. Dia bukan satu perkataan, tapi dengan huruf pun dia boleh jadi makna. Huruf boleh memberi makna. Jadi baiti rumah saya. Okey, ada lagi? Okey, ada lagi yang saya terangkan tadi yang kurang jelas lagi? Dia bahasa Arab ni itulah dia kadang kita cuba nak kita cuba nak mudahkan bahasa Arab ni dengan kita tidak fokus sangat pada kaedah, tapi sebenarnya nak tak nak kadang-kadang dia ada sentuh jugalah sikit-sikit pasal kaedah. Contoh macam mana nak bagi kata kerja fi'il mudhari' kan, macam mana nak letak saya dalam fi'il mudhari'. Kita kena tahu jugalah, kena letak alif. Kalau untuk fi'il madhi kena letak tu, zahabtu. Itu kaedah lah tu. Itu dah masuk dalam tata bahasa lah. Walaupun tiang kata tidak secara langsung, kita akan sentuh juga sikit-sikit. Okey, kalau ada soalan lagi saya buka. Kalau tak ada soalan, mungkin insya-Allah kita berhenti setakat inilah, ya. Boleh? Kalau ada saya buka. Insya-Allah. Kita ada lebih kurang 7 minit lagi. 6 minit lagi. Tak ada, ya? Okey, insya-Allah. Syukran jazil. Okey. Ya, akhi. Teruskan. Untuk tahap 2. Macam mana, akhi? Ulang balik. Untuk tak berapa jelas, akhi. Tak jelas. Lain tak jelas. Okey. Kalau kita akan tamat untuk tahap Ya. April. Ya. Sekiranya hari ini adalah kelas yang terakhir.
kelas yang terakhir. Untuk pengetahuan tuan-tuan, saya dah minta kepada pihak Arab Bicara untuk saya mengundur diri sebab saya sekarang ni sedang menyambung PhD. Jadi saya rasa jadi saya sendiri rasa macam dah tak boleh nak fokus kepada Arab Bicara. Jadi saya mohon untuk mengundur diri sementara waktulah sehingga saya punya PhD siap. Tahniah Ustaz. Doakanlah tuan-tuan untuk supaya saya dipermudahkan. Jadi kalau tuan-tuan menyambung untuk level yang berikutnya, yang itu nanti akan diuruskan nanti oleh pihak Arab Bicara lah. Jadi akan dengan biasanya dengan pensyarah yang dengan guru yang lain lah, ya. Dengan guru yang lain. Ya, kita berakhir berapa bulan ni? 12 ni? Kita berakhir 10 hari bulan. Besok lah. 10 hari bulan. Dalam bidang apa? Saya dalam bidang bahasa Arab. Maksudnya esok last. Maksudnya Isnin ni Besok lah. last. Masuk lagi pasangan. Ya. Masih boleh berhubung lagi dengan Ustaz. Boleh. Maafi muskilah. Tak ada masalah. Boleh. Saya memang ada sahabat-sahabat yang berhubung dengan saya masih. Itu tak ada masalah. Saya okey. Maafi muskilah. Ustaz. Ya. Halal ilmu Ustaz. Ya, insya-Allah. Insya-Allah. Bilal ni ada potensi, Bilal bagus sebab minat bahasa Arab daripada sekolah, Harap nanti boleh ambil juga bahasa Arab nanti. Boleh jumpa ustaz nanti. Kita jumpa dekat universiti. Saya mengajar di Kolej Universiti Islam Selangor. Tuan. Nanti boleh jumpa saya di sana. Ya. Saya mengajar di Kolej Universiti Islam Selangor. InsyaAllah tahun ni atau tahun depan gitulah akan naik menjadi universiti penuh lah, insyaAllah. Ustaz. Ya. Boleh saya nyanyikan satu lagu untuk Ustaz? Sikit je. Boleh. Tafadhal ya akhi Bilal. من أنا لولاكم كيفما أحبكم كيفما أهواكم من أنا كيفما حبه كيفما أهواه من أنا لولاه كيفما حبه كيفما Alhamdulillah. Okey, Masya Allah. Sautuka jamil. Sautuka jamil ya akhi Bilal. Suka nasyid ya di sekolah? Suka nasyid ya di sekolah? Wakil sekolah ke nasyid? Ya Ustaz. Wakil nasyid dia? Ya. Saya dulu tuan-tuan, saya berkecimpung dalam nasyid.
dululah masa di universiti saya berkecimpung dengan satu kumpulan nasyid lah dululah, masa belajar dulu. Tapi bila dah nak fokus pada belajar tu terpaksa lupakan lah, tak adalah rakam album, tak adalah. Cuma itulah bila Bilal menyanyi tadi, rasa macam kembali balik ke nostalgia. Allahu Akbar. Okey, insya-Allah, alhamdulillah kelas kita yang terakhir sangat istimewa. Okey, ada persembahan nasyid daripada Akhi Bilal ya. Nanti saya akan kongsikan video ini insya-Allah. Okey, saya mohon maaf kepada tuan-tuan. Ya. Apa akhi? Doakan kami pelajar Arab bicara berjaya Ustaz. InsyaAllah. Bitaufiq wan najah. Bitaufiq wan najah. InsyaAllah. Akhi Amir juga, alhamdulillah. Teruskan ya semua. Teruskan belajar bahasa Arab. Dia ada cabaran, memang ada cabaran. Dia ada cabaran tapi kena teruskanlah ya. Okey, jadi tutup. Ya. Tak halalkan Ustaz telah ajar pada kami dan jemput datang rumah Ustaz Bilal dan juga Akhi Khairuddin. Boleh. Save je nombor telefon saya. Boleh je kalau sampai ke Semenyih ke, sampai ke KL ke, Bangi ke, boleh kita boleh berjumpa sembang-sembang. Mungkin sebelum ni kita secara dalam talian saja tapi nanti kalau ada peluang, ada rezeki, kita jumpalah insya-Allah. Okey, jadi kita tutup dengan tasbih al-kafarah dan surah al-asr. Subhanaka